Laut Cina Selatan ini sangat signifikan kepada perdagangan global. Lautan ini menjadi nadi kepada kapal komersial untuk laluan antara China dan India. Ia juga digunakan untuk laluan ke terusan Suez di Mesir dan Teluk Parsi. Kedua-dua destinasi ini membawa pelbagai kapal dagang daripada benua Eropah dan kapal minyak daripada Timur Tengah. Nilai dagangan yang berlalu di Selat Melaka sahaja mencecah jutaan dolar setiap hari. Oleh kerana Selat Melaka ini menjadi choke point titik pertemuan antara hampir semua kapal yang bergerak antara timur dan barat, di samping mempunyai ribuan anak sungai di pesisiran pantai, laluan ini menjadi titik panas kepada aktiviti jenayah antarabangsa tertua di dunia, iaitu aktiviti perlalunan. Pihak berkuasa tempatan, terutamanya pihak Angkatan Tentera Malaysia dan PDRM, telah meningkatkan tahap keselamatan di perairan ini. Namun, masih ada segelintir pihak yang bermulut celupa mengatakan bahawa tentera dan polis hanya makan tidur. Pihak ini gagal berfikir bahawa tanpa pihak tentera dan polis yang bertungkus lumus inilah yang membolehkan mereka makan tidur dengan selesa. Terdapat pelbagai aktiviti jenayah yang giat dilakukan di Laut Cina Selatan. Antaranya, jenayah yang paling menjadi-jadi ialah aktiviti perlalunan. Zaman sekarang, kumpulan laluan ini bergerak dengan lebih teratur dan tersusun. Mereka membawa peralatan komunikasi, senjata api atau parang dan menaiki bot laju. Sebilangan besar laluan ini datang daripada Kepulauan Indonesia dan Selatan Filipina. Gerak kerja mereka berbeza. Lanun asal Indonesia lebih gemar melakukan hit and run, di mana mereka akan mencari kapal yang terdedah dan merompak anak kapal, kemudiannya lari dan lesap. Ada juga daripada mereka yang mencuri kapal pukat dan menjualnya di pasaran gelap. Lanun asal Selatan Filipina pula sering mencari tebusan dan memaksa kerajaan untuk membayar wang tebusan yang tak masuk akal. For my life, they have to my family, and this is so much bigger than families, to the Canadian Prime Minister and the Canadian people in the world. Please do what's needed to meet their demands within 1 month, or they will kill me and they will execute us. My name is Robert Paul. I'm a Canadian citizen. I'm being held by Abu Sayyaf for ransom of the amount. I don't know what it is, but the Canadian government has got to get off its ass, do what is necessary to get us out of here soon. We've got 1 month before this happens. My name is Shatan Sengsa. I'm held hostage by Abu Sabah in Sulu Island. This is the last message to family, friends and authorities. Follow negotiations and try to meet their demands within 30 days, or we are all dead. Now, we will give a warning for 1 month preparation for the families to meet the demand. Once you still procrastinate the negotiation within 1 month, starting today, March 8, 2016 until April 8, 2016, then if you think that your policy is far better for you than the lives of the captives, certainly we will do something terrible against this captive. You will see it very soon. Takbir! Seterusnya, aktiviti penyeludupan juga makin giat terjadi. Antara barang yang sering diseludup masuk ialah rokok, dadah, alkohol dan senjata api. Aktiviti ini didalangi oleh nelayan asing ataupun tempatan. Dadah seperti heroin atau metamfetamin sering diseludup masuk. Rokok Indonesia juga sering dipasarkan di kedai-kedai tempatan. Walaupun jual beli rokok seludup ini nampak macam isu remeh, tapi kesannya membawa banyak faedah kepada keselamatan negara. Kini, jenayah di Laut Selatan juga ditambah dengan pemasukan warga negara asing ke pesisiran pantai Malaysia. Golongan pendatang ini hadir dari negara seperti Indonesia, Myanmar, Thailand, Bangladesh dan Filipina.
Mereka bergerak dalam kumpulan dan menggunakan lorong-lorong tikus untuk memboloskan diri daripada pihak berkuasa. Oleh kerana kos buruh warga negara tanpa dokumen ini murah, sebilangan majikan tempatan menjadi pengkhianat dengan menggaji mereka di kilang, ladang-ladang dan tapak pembinaan. Antara tempat-tempat panas yang menjadi port kegiatan ini ialah Port Klang, Port Dickson, Lumut, Pontian, Pening, Kuala Kedah, Lahad Datu, Sandakan, Semporna dan Tawau. Malaysia menempatkan 9 stesen radar di sepanjang Selat Melaka dan beberapa lagi di bahagian barat Malaysia. Walau bagaimanapun, kapal-kapal yang berlayar digalakkan untuk bergerak dalam kecepatan maksima. Pada 14 Jun 2005, sebuah kapal tangki Malaysia, Neptune V telah dirampas oleh sekumpulan 10 lanun yang berasal daripada Indonesia berhampiran perairan Langkawi. Mereka telah mencederakan 2 anak kapal termasuk seorang kapten. Kira-kira jam 5 pagi, seorang anak kapal tersebut berjaya melepaskan diri. Anak kapal itu menggunakan bot laju milik lanun terbabit untuk melarikan diri ke arah Pulau Langkawi dan kemudiannya memaklumkan kejadian tersebut kepada Polis Marine Malaysia. Lepas tu kapten buat announcement, tolong, ada lanun naik kapal, bangun anak-anak, bangun. Bila pecah bilik kapten, dia orang terus parang kapten, semua lari. Lepas tu saya pun dengan kawan-kawan saya yang kena tangkap, kena pukul. Ada terfikir bahawa lanun ni datang mesti dengan kapal. Bila saya dapat terjun dalam bot, dapat potong tali, saya rasa dah selamat dah. Hanya jauh sikit daripada dia orang, saya rasa dah selamat. Bertindak dengan maklumat, sekumpulan 20 anggota Marine telah membawa pengadu mengesan kapal tangki berkenaan. Gerakan mencari kapal tangki itu turut dibantu oleh unit udara Polis Diraja Malaysia, Kuala Lumpur. Ketika rundingan di antara polis Marine dan lanun menemui jalan buntu, para perampas mengancam untuk membunuh kesemua anak kapal dan membakar kapal berkenaan. Pada masa yang sama, sekumpulan anggota Komando 69 dari Perak yang lengkap bersenjata automatik bersiap sedia untuk menggempur kapal itu sekiranya rundingan tersebut gagal. Bagaimanapun, polis Marine berjaya memujuk kesemua lanun itu untuk menyerah diri selepas lebih 3 jam berunding. Kesemua senjata termasuk parang yang digunakan oleh lanun berkenaan sempat dibuang oleh mereka ke dalam laut. Para perampas itu hanya mahu jaminan daripada polis bahawa mereka tidak akan dibelasah sebagai syarat menyerah diri. Polis janji akan tak nak buat apa-apa, akan bebas dia. Kalau anak kapal selamat, dia akan bebas. Polis bohong. Polis semua suruh semua lanun, lebih kurang 10 orang tu semua menyerah diri di deck. Kesemua lanun tersebut telah didakwa dan penjara selama 7 tahun. Kejayaan Polis Marine mematahkan cubaan rompakan lanun tersebut telah membuatkan pasukan 69 Komando daripada Perak berpatah balik memandangkan operasi tersebut selesai. Kalau tidak, makin buruk padahnya pada lanun tersebut. Insiden ini hanya satu berbanding banyak lagi kes yang serupa. Aktiviti lanun ini tidak hanya berpusat di Selat Melaka. Puak pengganas di selatan Filipina juga sering melakukan kacau bilau di perairan berdekatan Sabah. Disebabkan Angkatan Tentera Malaysia dan PDRM menawarkan keselamatan yang lebih menyeluruh, sebilangan nelayan warga asing lebih gemar mengaut hasil laut di sekitar daerah Sandakan. Masalah lanun bukanlah masalah baru, tetapi ini telah berlaku sejak dahulu kala lagi apabila laut telah dijadikan sebagai laluan perkapalan dan perdagangan. Lanun dahulunya tidak secanggih dan sophisticated seperti hari ini. Keselamatan dan kedaulatan perairan Malaysia tidak boleh diambil ringan. Justru, pihak keselamatan negara telah mempertingkatkan kawalan keselamatan di perairan sekitar Malaysia bagi mengusir segala jenayah perairan di Malaysia.